أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله تعالى على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله نفتتح لقاءنا في هذه الليلة المباركة بقراءة أم الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، إن شاء الله قبل أن أواصل إلى مجلسنا في هذه الليلة المباركة، اسمح لي أن أتكلم باللغة القومية، اللغة الملايوية. Jadi Alhamdulillah, dengan yang pertama-tama dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada malam yang berkat ini, insya-Allah, untuk kita menyambungkan sesi daurah kitab Ta'lim fi Tariqat Ta'allum bersama guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Saleh. Jadi sebelum saya serahkan majlis kepada Fadilatul Ustaz, sunilah saya untuk memperingati diri saya dan diri sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita menjaga adab, walaupun majlis kita ni secara maya, tapi marilah sama-sama kita menjaga adab ketika Ustaz menyampaikan tausiah, dan insya-Allah sama-sama kita cuba untuk mencatat segala apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Fadilatul Ustaz untuk meneruskan dan bacaan kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura wal majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada halaqah yang kedua, pada perjumpaan yang kedua. Moga Allah mengira dalam usaha kita mengetahui perbahasan yang ada disebutkan di dalam kitab Ta'allum Ta'lim yang telah dikarang ataupun yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Syekh Az-Zarnuji. Moga Allah mengira kehadiran kita, usaha kita sebagai taqarrub, sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat kepada perbahasan fasal yang kedua, iaitu faslun fi niyatin halit ta'allum. Fasal yang membicarakan berkenaan tentang niat dalam mencari ilmu. Niat ketika mana kita dalam keadaan mencari ilmu. Maka Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala berkata, semoga kita mendapat manfaatnya di dunia kita dan di akhirat. Thumma la budda lahu minan niyati fi zaman ta'allumil ilm. Kemudian hendaklah ataupun wajiblah kita dalam menghadirkan mencari ilmu ini, ketika dalam waktu kita mencari ilmu ini, mestilah kita mendatangkan niat. Idh an-niyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwal. Yang mana niat itu ianya adalah punca ataupun masdar, asal, usul kepada segala bentuk keadaan, yang mana ianya adalah taqaddum ataupun kita panggil sebagai permulaan terhadap sesuatu keadaan, yang mana ianya terjadi selepas azam ataupun selepas ta'azzum. Selepas kita berazam melakukan sesuatu, maka ianya disertakan dengan niat ketika mana permulaan sesuatu pekerjaan. Maka setiap niat itu kebiasaannya telah disusun oleh azam. Maka azam itu mendahului niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berpandukan kepada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya segala perbuatan itu
ianya berpunca ataupun dimulakan dengan niat. Maka hadis ni adalah hadis yang sahih dan dia memiliki riwayat yang sangat banyak. Maka para perawi dan guru-guru kita mengingatkan kita antara riwayat yang kuat yang lebih asah adalah riwayat daripada Sayyidina Umar. Kemudian wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Betapa banyaknya, kam ini adalah kam kathriyah, betapa banyaknya orang dari kalangan manusia ini yang melakukan sesuatu perbuatan yutasawwaru bi surati a'malid dunya, yang mana perbuatan itu dinampakkan keadaan perbuatan itu dengan gambaran kerja-kerja amalan-amalan dunia. Wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Maka seterusnya ianya menjadi dengan baiknya niat ke atas perbuatan itu, jadilah perbuatan itu min a'malil akhirah, daripada perbuatan akhirat. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah, dan betapa banyaknya juga orang yang melakukan perbuatan amalan yang mana secara zahirnya yutasawwaru bi surati a'malil akhirah, yang mana gambaran amalan itu adalah dengan gambaran amalan akhirat. Thumma, kemudiannya, maka di situ menunjukkan ada tarakhi terhadap perbuatannya itu. Maknanya mungkin pada awal niatnya itu adalah lillahi ta'ala, seperti mana orang yang berpuasa, seperti mana orang zakat, seperti mana orang yang bersolat. Maka pada awalnya itu diniatkan kerana Allah Ta'ala. Thumma, lantas penulis mengingatkan kita dengan perkataan thumma, iaitu at-tarakhi. Maknanya berlaku dalam proses amalan itu, di penghujung-hujungnya ataupun ketika sedang beramal, yasiru min a'malid dunya, amalan itu bertukar menjadi amalan dunia dengan bisu'in niyah, dengan buruknya niatnya itu kerana riak ataupun untuk menunjukkan kepada orang. Pada asalnya niatnya itu adalah ikhlas, lalu summa ianya telah diganggu oleh syaitan dan hawa nafsunya sehingga berubah niatnya untuk ditunjukkan kepada makhluk Allah. Wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilm. Maka selayaknya, seharusnya ataupun sebaiknya, wa yanbaghi ini makna sesuatu ayat yang digunakan untuk arahan ataupun untuk galakkan. Selayaknya bagi seseorang yang belajar itu an yanwiya, hendaklah dia berniat bi talabil ilmi, untuk mencari ilmu itu adalah ridha Ta'ala, adalah yang pertama untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala. Maka di sini penulis mengajarkan kepada kita kaifiyatun niyyah, cara untuk ataupun apakah niat-niat yang sepatutnya kita hadirkan ketika mencari ilmu. Yang kedua adalah waddaral akhirah. Yang kedua adalah niatkan untuk mendapatkan ilmu sebagai apa? Untuk kejayaan ataupun kenikmatan akhirat, iaitu syurga dan apa yang ada disediakan nikmatnya. Yang ketiga, wa izalatul jahli an nafsihi. Yang ketiga, diniatkan dia belajar itu adalah untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, iaitu dengan belajar. Wa an sairil juhal, iaitu yang keempat juga, dia belajar adalah untuk apa? Untuk nak menghilangkan kejahilan daripada sekalian kelompok-kelompok orang yang jahil, iaitu dia belajar dengan niat untuk mengajar, untuk ta'lim, mengajar orang lain pula. Jadi ini niat yang keempat. Niat yang kelima adalah ihya ad-din, iaitu niat dia belajar adalah untuk menghidupkan agama, wa ibqa'il Islam, dan untuk mengekalkan mengekalkan ajaran agama Islam ini. Kenapa? Beliau mengatakan fa ini adalah fa yang menunjukkan kepada fa tafsir. Fa inna baqa'al Islam, sesungguhnya kekalnya, berterusannya, adanya agama Islam itu adalah dengan adanya bil ilm, dengan adanya ilmu. Maka wa baqa'ul ilm, maka kekalnya ilmu itu kerana dengan adanya al ulama. Maka kekalnya Islam itu kerana adanya ilmu.
dan kekalnya ilmu itu pula kerana adanya ulama. Kenapa tak disebut sebagai kekalnya ilmu itu dengan adanya orang yang mengaji? Kerana tidak mungkin adanya yang mengaji melainkan adanya orang yang mengajar. Maka sebab itu dikatakan baqaul ilm, kekalnya sesuatu ilmu itu dengan kekalnya ataupun dengan adanya ulama. Maka zihabul ulama, hilangnya ulama, wa fana'ul ilm, hilanglah juga ilmu. Wala yasihhu zuhd, maka diterangkan di sini. Maka tidak sah ataupun tidak dapatnya seseorang itu kezuhudan dan ketakwaan bersama ada pada dirinya kejahilan ma'al jahl. Takkan mungkin seseorang itu boleh mengamalkan sifat zuhud dan sifat takwa bersama padanya ada sifat kejahilan. Makna dia tidak mengetahui tentang cara bagaimana nak bertakwa, tak mengetahui cara bagaimana untuk berzuhud. Sehinggalah wa ansyada Syekhul Imamul Ajal Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Maka lantas di situ telah menuturkan, telah mendendangkan seorang syekh, iaitu Al-Imamul Ajal, seorang imam yang sangat agung, Burhanuddin sahibul hidayah, pemilik kepada al-hidayah syi'ran li ba'dihim. Dia menuturkan sebuah syair kepada sebahagian mereka, dan dia menyatakan fasadun kabirun alimun mutahattiku. Fasadun kabir, dia kata, iaitu fasadun kabir, kerosakan yang sangat besar. Bagi siapa? Alimun mutahattikun, iaitu seorang yang alim, yang bergoncang tubuh di keadaan jiwanya. Mutahattik ini maknanya bercerai-berai. Maksud di sini adalah mutahattik ini adalah orang alim yang tidak menjaga amalan-amalan ilmu pada diri dia. Wa akbaru minhu, dan lebih teruk daripada itu, kerosakan yang lebih besar daripada itu, orang alim yang tidak ada harga diri, orang alim yang memang tidak mempunyai keinginan untuk beramal, itu sudah ditaklif sudah disebut sebagai kerosakan yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada itu adalah jahilun mutanassik, iaitu orang jahil yang beribadah. Lalu Syekh Burhanuddin mengatakan huma fitnatun fil alamin, kedua-dua mereka ini adalah perosak kepada alam ini. Azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku, sangat besar fitnah itu pula bagi sesiapa liman bihima, bagi sesiapa yang kedua-dua orang ini mereka berpegang agama dengannya. Maknanya dia menjadikan dua orang ini sebagai rujukan dia. Maka itu adalah yang lebih bahaya dan lebih teruk. Seterusnya wa yanwiya biha syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan, dan juga hendaklah pelajar, orang yang mencari ilmu itu berniat dengan bersyukur ke atas nikmat akal dan kesihatan tubuh badan. Iaitu dia merasa syukur terhadap kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada dia dari segi nikmat akal dan juga nikmat tubuh badan. Wala yanwiya biha iqbalan nas, jangan sesekali dia berniat untuk dia mencari ilmu ini agar dia mendapat hadirnya, datangnya, menujunya manusia kepada diri dia, iaitu makna syuhrah. Makna jangan sesekali dia berniat dia belajar ini agar dia termasuk dari kalangan orang-orang yang ternama, orang-orang yang dikenali. Walastijlab utamid dunya. Sebab itu iqbalus syuhrah ini, iqbalun nas ini kebiasaannya terjadi bila mana kita petah bercakap. Maka di situ adalah petah bercakap adalah nikmat daripada Allah. Akan tetapi ianya boleh menjadi fitnah bagi diri sendiri. Sebab itu banyak karangan para ulama ada mengingatkan kepada kita, ketika mana kita sedang ataupun kita merasakan manisnya bercakap ataupun manisnya kita berhujah, maka ketika itu sudah sampai masanya kita berhenti bercakap. Maka ini yang ada diingatkan kepada kita, antaranya para ulama-ulama di Hadramaut, khususnya apa yang pernah kami baca daripada kitab-kitab Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka mereka mengajarkan kepada kita apabila antara salah satu punca kita mudah nak hadirkan ataupun nak timbulnya
niat agar orang lain seronok dengan kita adalah ketika mana kita sudah menjadi seronok terhadap bercakap, terhadap kita berhujah, terhadap kita sedang menghuraikan sesuatu permasalahan ilmu. Ketika mana kita rasa lazat dan kita rasa seronok, maka ketika itu mereka mengatakan berhentilah bercakap. Kerana itu niat kita sudah lari. Sebab itu niat yang buruk datang kemudian. Maka dalam proses kita sedang melakukan perbuatan baik, maka kena sentiasa perhatikan bentuk keinginan, bentuk maksud, bentuk tujuan kita dalam melakukan perbuatan tu. Maka kita kena sentiasa beringat kepada niat asal kita. Kemudian wala istijlabi hutamid dunya, juga janganlah kamu berniat, juga janganlah berniat untuk mendapatkan istijlab ni maknanya mengumpulkan, mendapatkan hutamid dunya, harta-harta dunia. Wal karamah, juga janganlah kamu berniat untuk mendapatkan kemuliaan inda sultani wa ghairih. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi penguasa ataupun selainnya. Para ulama sentiasa mengingatkan kita, apabila kita berdepan dengan penguasa, anggaplah kita sedang berdepan dengan api. Cukup sekadar kita mengambil manfaat daripada api itu dan jangan sesekali mendekatinya. Mana? Kena ingat, itu antara nasihat-nasihat para guru kita. Seterusnya, qala Muhammad bin al-Hasan rahimahullahu ta'ala, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi." Sekiranya jikalau manusia itu seluruhnya itu mereka ini adalah hamba-Ku, la a'taqtuhum, pasti aku akan membebaskan mereka. Kenapa? Wa tabarra'tu an walaihim, kerana aku ingin melepaskan, kerana aku ingin membebaskan diriku daripada tanggungjawab ke atas mereka, daripada sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan ke atasku kelak terhadap mereka. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amal bih, maka dan sesiapa yang mendapati pada dirinya ada kelazatan terhadap ilmu dan beramal dengannya, qallama yarghabu fi ma 'indan nas, maka ketika itu akan rasa cukuplah ke atas dia ini keinginan terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, apa yang ada di sisi-sisi manusia. Sebab itu penting untuk kita berusaha mendapatkan kelazatan ilmu. Maka ilmu itu adalah milik Allah. Maka para ulama mengatakan nak mendapatkan kenikmatan dan kelazatan ilmu, dia bukanlah sesuatu yang senang. Akan tetapi ianya akan hadir setelah mana usaha. Sebab ilmu adalah sesuatu yang amat mahal di sisi Allah. Sesuatu yang mahal tidak boleh didapatkan dengan senang. Maka ia perlukan kepada usaha. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang berusaha untuk mendapatkan kami akan berikan jalannya kepada mereka. Maka jahadu di sini perlu ada pada setiap orang yang ingin mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah. Ansyadana Asy-Syekhul Imamul Ajal, Asy-Syekhul Imamul Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim telah mendendangkan kepada kita ini satu kasidah daripada Syekhul Imamul Ajal, iaitu seorang guru yang amat hebat, yang tinggi kedudukannya, iaitu Al-Ustaz Qiwamuddin, seorang yang sangat teguh terhadap agamanya, iaitu Hammad bin Ibrahim. Namanya adalah Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an, iaitu dia telah mendendangkan kasidahnya secara tulisan li Abi Hanifah Nu'man, kepada Imam Abu Hanifah Nu'man rahimahullahu ta'ala, dalam bentuk syiaran, dalam bentuk syair. Beliau mengatakan, man talabal ilma lil ma'ad, sesiapa yang mencari, yang meminta ilmu itu adalah untuk al-ma'ad, untuk hari akhiratnya, faza bifadli minar rasyad, maka dia telah berjaya dengan kurniaan daripada Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Kalau nak dihuraikan tentang syair ini, kita perlu lihat kepada makna rasyad. Kenapa dipilih perkataan rasyad daripada selain nama-nama Allah? Diletakkan perkataan ar-rasyad itu bahawasanya petunjuk itu adalah milik Allah. Maka hendaklah kita sentiasa memohon agar Allah meletakkan kita dalam mencari ilmu ini adalah untuk kegunaan, untuk kejayaan akhirat kita. Maka yang menunjukkan kita itu tidak lain adalah ar-rasyad, iaitu Allah. Faya li khusrani talibih, oh dia kata, alangkah ruginya,
bagi orang yang mencarinya, dia kata. Linaili fadli minal ibad, untuk mendapatkan kelebihan daripada hamba-hambanya. Faya li khusran, dia kata alangkah ruginya bagi pencari ilmu itu, yang mana ruginya itu adalah kerana dia mencarinya untuk mendapatkan kelebihan daripada hamba-hamba Allah. Allahumma illa idza talabal jah, sudah pastilah boleh sahaja sebenarnya. Maknanya tidak ada keraguan di sini. Pasti boleh sebenarnya kan, untuk mendapatkan ilmu itu kan, kerana untuk mendapatkan kedudukan. Kenapa untuk mendapatkan kedudukan? Lil amri bil ma'ruf. Maknanya di sini dikaitkan, bila mana kita mencari ilmu untuk mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, tetapi kita tidak habis pada kedudukan yang tinggi. Kita nakkan kedudukan yang tinggi adalah untuk kita dapat menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itu dia kata lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka li kat situ adalah at-ta'alluq kepada talabal jah. Dia berhubung kait dengan makna mencari kedudukan. Maka tak salah untuk orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan, tetapi dengan syarat mestilah dia mendapatkan kedudukan itu adalah untuk dia boleh menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa tanfidhil haq, dan juga untuk dia melaksanakan ataupun mentanfidhil haq, iaitu untuk nak melangsaikan kewajipan-kewajipan yang ada ataupun memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada orang yang memiliki hak. Wa i'zaziddin, dan untuk mengagungkan agama. La li nafsih, bukanlah untuk dirinya, wa hawahu, dan juga bukanlah untuk hawa nafsunya. Maka tidak menjadi masalah mereka yang mengaji untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dari segi mungkin kita panggil ternama lah, kita mengaji ni untuk agar orang kenal kita, agar orang memandang mulia kepada kita. Tetapi dengan syarat, mestilah kita mengaji itu dipandang mulia adalah agar kita mampu untuk menyebarkan kebaikan, agar kita mampu untuk menegakkan agama. Tidak sesekali pun kita nak mendapatkan kedudukan ini untuk diri kita sendiri, dan juga bukan untuk hawa nafsu, tetapi adalah untuk agama. Fayajuzu dhalika biqadri ma yuqimu bihi al-amri bil ma'ruf. Maka dibenarkanlah di situ untuk kita mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan dengan kadar kita mampu untuk menegakkan perbuatan amal ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seterusnya, wa yanbaghi li talibil ilm an yatafakkara fi dhalik. Maka selayaknya, dia kata, wayam bagi, maka selayaknya bagi setiap orang ataupun bagi pelajar yang mencari ilmu ini, berfikirlah terhadap perkara itu. Zalik maknanya, dia kembali pada tadi itulah. Sememangnya kita hari ini banyak dalam pengajian-pengajian kita mencari satu kedudukan yang tinggi. Maka biarkanlah kedudukan yang tinggi itu adalah untuk nak menegakkan agama. فَإِنَّهُ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ بِجُهْدٍ كَثِيرٍ. Kerana mereka ini kerana mereka ini mempelajari ilmu itu dengan usaha yang sangat banyak. فَلَا يَصْرِفْهُ, maka janganlah kamu memalingkan usaha tadi ini kepada dunia yang sangat hina, lagi sedikit lagi fana. Maka jangan sia-siakanlah usaha ni. Dan usaha kita dalam mencari ilmu ni, sehingga sia-sianya usaha itu adalah kita menghala tujukan niat kita dalam mencari ilmu ini adalah untuk dunia yang amat hina, lagi sedikit kemuliaannya dan lagi kita panggil binasa. Maka di situ adalah sebuah syair mengatakan hiya dunya aqallu minal qalil. Itulah dunia yang sangat sedikit daripada sesuatu yang sedikit. Dahlah dunia itu sedikit kebaikannya, maka dia lebih sedikit daripada apa yang kita sangkakan. Wa'ashikuha, dan perindunya, dan orang yang suka kepada dunia itu adalah adzallu minadz-dzalil, adalah orang yang sangat hina daripada yang hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, yang mana godaannya itu akan menulikannya sesuatu kaum dan akan membutakan sesuatu kaum. Maknanya godaan terhadap kenikmatan dunia itu akan menyebabkan seseorang itu akan tuli. Maknanya dia tak dengar perkataan-perkataan lain, dia akan tuju kepada dunia itu sahaja dan dia akan buta.
Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam. Cintanya kamu kepada sesuatu itu adalah membutakan dan menulikan. Yang tu. Itu hadis Rasulullah tu. Mana? Sebab itu penting untuk kita mengetahui akan makna kecintaan. Baik. Sebab tu cinta ni dia pengaruh dia sangat besar. Pengaruh kepada kecintaan terhadap sesuatu, pengaruh dia sangat besar. Maka Rasulullah ingatkan kepada kita, hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam. Cintanya kamu kepada sesuatu membutakan dan mentulikan. Fahum mutahayyirun bila dalil. Maka orang yang sudah buta dan tuli ini, mereka ini akan kebingungan tanpa ada petunjuk. Seterusnya wayam bagi, diperintahkan lagi kepada kita, digalakkan lagi kepada kita orang yang sedang mencari ilmu ni. Wayam bagi li ahli ilm, iaitu ahli ilmu ini ada dua. Satu orang yang mencari ilmu, satu orang yang sudah memiliki ilmu. Alla yudhilla nafsah. Maka di sini diingatkan kepada penuntut dan kepada guru. Janganlah sesekali engkau alla yudhilla nafsah bitam'i fi ghairi matma'. Janganlah engkau menghinakan dirimu. Dia kata, la yazillu nafsah. Janganlah orang ini, ahli ilmu ini, menghinakan dirinya sendiri. Dengan cara bagaimana? Bitam'i fi ghairi matma'. Dengan rakus dan tamak pada tempat yang tak sepatutnya dia tamak. Wa yataharraza amma fihi madhallatul ilm wa ahlih. Dan hendaklah dia menjaga dirinya daripada segala perkara yang boleh menghina terhadap ilmu dan menghina kepada pemiliknya, pemilik ilmu itu. Wa yakuna mutawadhi'an, dan hendaklah dia ini dari kalangan orang yang suka merendahkan diri terhadap ilmu itu. Wa tawadhu', maka ini adalah waw tafsiriyah. Wa tawadhu' dan tawadhu' itu adalah berlaku di antara sombong dan hina. Dia tidak sombong dan dia tidak hina. Maka tawadhu' itu di antara dua keadaan ini. Janganlah kita terlampau merendahkan diri sehingga dihina, dan janganlah kita terlampau tidak merendahkan diri sehingga menjadi sombong. Maka dia berada dalam dua keadaan itu. Wal iffatu kadzalik, dan jugalah kamu menjadi dan sifat iffah itu juga mestilah ada dalam tawadhu'. Itu dia kata wal iffah kadzalika fit tawadhu'. Dan sifat iffah, menjaga diri daripada perkara yang haram itu juga mesti ada dalam sifat tawadhu'. Sifat merendah diri tadi ni. Maka perbahasan itu ada disebutkan di dalam kitab-kitab akhlak. Maka takabur itulah yang paling utama. Biasa orang itu mampu untuk menjaga diri daripada kehinaan. Tetapi jangan kita merendahkan diri sehingga dihina, maka itu adalah silap. Itu adalah satu kesilapan. Seterusnya, ansyada Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadhu Ruknul Islam Al-Ma'ruf Bil Adib Al-Mukhtar Bil Adib Al-Mukhtar syi'ran li nafsih. Telah menindangkanlah kepada kita satu qasidah syair, iaitu daripada seorang Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadh Ruknul Islam Al-Ma'ruf Bil Adib, yang terkenal dengan orang yang pakar, orang yang hebat dalam ilmu sastrawan. Dia menindangkan syair untuk dirinya, iaitu inna tawadhu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya sifat tawadhu' itu, inna tawadhu' min khisali, daripada khisal ni maknanya sifat-sifat terpuji. Khisal ini dia punya jamak, dia punya mufrad dia khuslah, kan? Khuslatun satu sifat. Maka tawadhu' ini adalah daripada sifat-sifat, sekian banyak sifat-sifat al-muttaqi, sifat-sifat yang terpuji bagi orang yang bertakwa. Maka di sini penyair hendak menerangkan kepada kita, orang yang bertakwa pasti ada sifat tawadhu'. Di situ mafhum daripada bait rangkaian pertama ni. Iaitu bukan hanya dia nak terangkan bahawasanya tawadhu' itu daripada sifat orang yang bertakwa, akan tetapi juga dia nak terangkan kepada kita, pastilah orang yang bertakwa itu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Antara sifat yang dia miliki adalah at-tawadhu'. Wa bihi at-taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi. Maka dengan tawadhu' itu at-taqiyyu, orang yang bertakwa,
ilal ma'ali, ke tempat yang tinggilah dia meninggi. Maknanya jadi akan menjadi orang yang sentiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wa minal ajaib, antara perkara yang pelik itu adalah ujbu man huwa jahil, kagumnya seseorang yang jahil terhadap dirinya. Dia dah jahil, dan kemudian dia kagum pula terhadap dirinya. Adakah dia ini huwa sa'idun am syaqi, iaitu dia ragu-ragu adakah dia ini dari kalangan orang yang berjaya di sisi Allah mendapat syurga ataupun orang yang syaqi, yang sengsara di dalam neraka. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu, ataupun bagaimanakah berakhirnya umurnya ataupun jiwanya ini, yauman nawa, pada hari akhirat, pada hari kebinasaan. Mustafillun, adakah dia dari kalangan orang yang rendah terhina, ataupun murtaqi, orang yang tinggi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sangat peliklah kalau orang jahil dia boleh berfikir benda tu. Sepatutnya dia bukan berfikir, tetapi dia tahu keadaannya yang sudah jahil, maka hendaklah dia sentiasa mempelajari sesuatu dan menghilangkan kejahilan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bih, dan sifat takabbur itu, sifat sombong itu adalah milik Tuhan kita, yang mana sifat itulah yang ada pada Allah Ta'ala. Makhsusatun, ianya adalah satu sifat yang khusus bagi Allah Ta'ala. Sebab tu Rasulullah ada bersabda daripada hadis kudusi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai. Maknanya Allah berfirman dalam hadis kudusi, sifat sombong itu adalah ridai, pakaianku. Maka jangan sesekali kita merampasnya. Fatajannabanha. Ini bersama dengan taukid di situ. Hendaklah engkau menjauhikannya. Maknanya jangan sesekali kita ada pada diri kita sifat kibriya. Wattaqi, dan bertakwalah kepada Allah. Baik. Seterusnya, qala Abu Hanifah Nu'man rahimahullahu ta'ala li ashabih, telah berkatalah Imam Abu Hanifah Nu'man, semoga Allah merahmatinya, kepada yang mana bila telah berkata kepada sahabat-sahabatnya, azzimu amaimakum, besarkanlah serban-serban kalian, wa wassi'u akmamakum, dan perluaskanlah lengan baju, kita panggil kum ni adalah pada bahagian hujung ni. Ini bahagian kum, kan? Bahagian kum ini diminta untuk kita perluaskan. Dia bahagian kum ini bermula daripada separuh daripada bahagian sak ni sampailah kepada bahagian sini. Itulah dipanggil sebagai kum. Maka perluaskan pada bahagian ini. Wawassi'u akmamakum, wa innama qala dhalik, hanya senya Imam Abu Hanifah An-Nu'man berkata sedemikian adalah kerana li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlih, agar tidak direndahkan terhadap ilmu dan ahlinya. Maknanya agar orang kenal. Kita nampak seseorang yang berserban, dan kita nampak seseorang yang mana kumnya ataupun lengan bajunya itu luas, maka itu adalah orang-orang yang alim. Kenapa diperintahkan? Kenapa Imam Abu Hanifah Nu'man memerintahkan mementingkan dari segi sudut pakaian? Kerana manusia secara umumnya itu melihat manusia yang lain dari segi zahirnya. Maka Imam Abu Hanifah Nu'man perintahkan untuk dijaga pada bahagian zahir manusia ini, khususnya kepada orang-orang yang alim. Sekalipun yang zahir itu adalah perkara dunia, akan tetapi niatkan dalam perkara dunia itu untuk nak memuliakan ilmu. Kenapa kita pakai baju yang kemas? Kenapa kita pakai serban? Kita pakai pakaian yang wangi, yang elok? Adalah dengan niat agar orang lain mengetahui, untuk nak memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang ada ilmu. Adapun kita jangan sesekali merasakan mulianya kita kerana ilmu. Maknanya kita jangan merasakan bangga. Maknanya jangan merasakan bangga. Secara zahirnya kita mulia kerana ilmu. Akan tetapi mulianya kita janganlah sehingga kita merasa sombong dan bangga terhadap kemuliaan itu. Maka bila mana ilmu itu hilang, maka hilanglah kemuliaan daripada kita. Jadi mulianya kita adalah kerana ilmu, bukanlah kerana yang secara zahir yang ada pada diri kita. Baik.
Jadi niatkan dalam pemakaian itu untuk memuliakan yang ada pada diri kita. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitab al-wasiyah. Maka selayaknya bagi seorang yang mencari ilmu itu mendapatkan, yuhassila, mendapatkan pemahaman daripada kitab al-wasiyah. Kitab al-wasiyah ini allati katabaha Abu Hanifah, yang mana kitab al-wasiyah ini telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid as-Sumti. Inda ruju'i ila ahli, ketika mana Yusuf bin Khalid as-Sumti ini ingin kembali ke rumahnya, ingin kembali kepada keluarganya. Yajiduhu, yang mana Yusuf as-Sumti ini mendapati keinginannya ataupun mendapati tujuannya, mendapati apa yang diinginkan ketika mana dia pulang bertemu dengan orang ramai dan keluarganya itu. Maka perbahasan yang dia perlukan ketika mana dia bertemu dengan keluarganya itu ada di dalam kitab al-wasiyah. Itu yang disebut sebagai yajiduhu may yatlubuh. Dan juga kita dah kan, apabila kita memerlukan apa yang ada dalam kitab al-wasiyah, para ulama ada menyifatkan kitab al-wasiyah ini ditulis dan dicetak sama waktu bersama dengan kitab Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Yang mana pada kitab al-wasiyah itu ada turuk kaifat ta'amuli bainan nas. Ada cara-cara bagaimana kita nak bergaul dengan manusia. Itu dalam kitab al-wasiyah. Sebab itu ditulis ketika mana Yusuf as-Samti, anak murid Imam Abu Hanifah, ingin pulang bertemu dengan keluarganya dan mengajarkan ilmu kepada masyarakatnya. Maka dalam kitab tu dituliskan bagaimana cara-cara untuk bergaul dengan manusia. Dan juga pelbagai lagi faedah yang ada disebutkanlah dalam kitab al-wasiyah. Wa kana ustazuna asy-syekhul imamul burhanul a'immah. Juga dan begitu jugalah guru kami iaitu asy-syekh al-imam burhanul a'immah, iaitu namanya adalah Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu. Istilah qaddasallahu ruhahu ini adalah istilah yang hanya disebutkan oleh orang-orang yang mendalami dalam ilmu at-tasawuf. Maka istilah qaddasallahu ruhahu ataupun biasanya disebut dengan quddisa sirruh. Semoga Allah merahmati, semoga Allah menyucikan jalan kehidupannya di akhirat kelak. Yang tu. Jadi istilah ini, doa ini biasa digunakan kepada orang-orang sufi. Orang-orang yang memang banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengikut jalan orang-orang sufi. Yang tu. Guru kami bila sebut perkataan quddisa sirruh, kan? Beliau ada mengisahkan berkenaan tentang kisah al-Imam Ibn Taymiyah. Beliau juga dalam kitab fatwanya ada memuji kepada al-Imam memuji kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Bila menyebut perkataan nama Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, beliau akan sebut quddisa sirruh. Yang tu. Maknanya Imam Ibn Taymiyah juga memuliakan ulama-ulama sufi sehingga beliau memuji dan mendoakan mereka dengan perkataan quddisa sirruh. Kemudian qaddasallahu ruhahul aziz. Okey, baik. Amarani bi kitabatihi inda ruju'. Iaitu guru kepada Syekh Az-Zarnuji ini, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Bakrin, memerintahkannya untuk menulisnya. Saya minta maaf. Memerintahkannya untuk ini makna bi at-ta'diyah. Maknanya memerintahkannya untuk memperhatikan kitab yang ada disebutkan pada al-wasiyah tadi ni, bi kitabatihi. Ketika mana dia kembali indar ruju' ila baladi, ketika mana aku ingin kembali ke negaraku. Wa katabtuhu, dan aku menulisnya. Wala budda lil mudarris, dan aku menulisnya. Wala budda lil mudarris, maka selayaknya dan mestilah bagi setiap para guru, wal mufti, dan para mufti, fi muamalatin nasi minhu, para mufti yang sentiasa bergaul dengan manusia ini, mestilah dia ada bahagian membaca daripada kitab ini. Selesai daripada bahagian al-faslu fi niyat. Kita lihat kepada fasal yang kedua, fasal yang ketiga. Fasal fi ikhtiyaril ilm wal ustaz wal syarik wal thabat.
bahagian yang menceritakan tentang ikhtiyarul ilm, dalam memilih ilmu, wal ustaz, dan juga memilih guru, wasyarik, dan juga memilih teman, wathabat, dan juga kita panggil sebagai wathabat ni bukan ataf kepada ikhtiyar tadi ni, tetapi wathabat ini adalah dia hendak menerangkan dalam bahagian ini cara untuk kita mendapatkan keteguhan dalam mencari ilmu. Seterusnya, yang bagi li talibil ilmi an yakhtar min kulli ilmin ahsanahu. Selayaknya lah bagi orang yang mencari ilmu ini, hendaklah dia memilih daripada sekalian ilmu itu yang paling elok untuk dirinya. Wa ma yahtaju ilaihi, yang mana ilmu ini adalah apa yang dia perlukan sangat kepadanya terhadap fi amri dinih, terhadap perkara agamanya, fil hal, dalam keadaan semasa dia ketika itu. Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, kemudian maka setelah itu barulah dia mempelajari ilmu yang dia perlukan kepada masa yang akan datang, ma'al. Wa yuqaddimu ilmu tauhid, maka apa jua keadaan ilmu ini mestilah didahulukannya itu adalah ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Ta'ala. Wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil, dan dia mengetahui akan zat Allah Ta'ala itu, sifat Allah Ta'ala itu yang berkenaan tentang ilmu tauhid ini dengan dalilnya. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana, maka sesungguhnya iman orang yang hanya ikut-ikutan, maknanya dia hanya bertaklid sahaja, dia tidak belajar. Taklid dari segi, mungkin dari segi kelahiran, ataupun dari segi kita panggil kumpulan. Maka di sisi kami, beliau mengatakan, penulis mengatakan, ianya benar, ianya dibenarkan. Akan tetapi liyakunu athiman, maka perbahasan ini ada disebutkan di dalam perbahasan ilmu tauhid. Paling basic pun kita boleh rujuk kepada kitab Nuruz Zalam karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dalam mukaddimah kitabnya itu terhadap Fasilah Manzumah Aqidatul Awam ada disebutkan berkenaan tentang al-iman muqallid bagaimana. Maka di sini Imam Az-Zarnuji mengatakan walau bagaimanapun ianya adalah berdosa. Kerana apa? Dengan dia meninggalkan al-istidlal. Kerana dia meninggalkan dalam mencari dalil untuk menguatkan akidah dia, untuk menguatkan keyakinan dia. Seterusnya, wa yakhtar al-atiq dun al-muhdathat, maka hendaklah dia pilih al-atiq, iaitu ilmu-ilmu yang telah para ulama salaf dahulu pegang, dun al-muhdatsat, daripada diutamakan kepada ilmu-ilmu yang baru. Maknanya perlu diutamakan kepada ilmu-ilmu yang dipegang oleh orang-orang terdahulu. Qalu alaikum, mereka mengucap, berkata alaikum, hendaklah kalian semua dengan bil atiq, iaitu dengan ilmu-ilmu yang terdahulu yang telah para ulama tinggalkan. Wa iyyakum wal muhdatsat, dan berhati-hatilah kalian terhadap ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang baru muncul. Wa iyyaka an tashtaghila bihadha al-jadal alladhi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama, dan berhati-hatilah kalian daripada sibuk terhadap berjidal ini, itu berdebat ini. Hari ini banyak, semakin ramainya para ulama meninggal, makin banyaklah orang-orang saling berjidal. Kita panggil jidal ni maknanya berdebat lah. Kerana apa? Keberkatan tu telah diangkat daripada mereka. Keberkatan daripada para ulama tu telah diangkat daripada kawasan tu. Kerana kematiannya para ulama. Lalu disibukkanlah mereka dengan jidal. Maka kita yang mengetahui keadaan ini, sebaiknya kita menjauhi daripada sikap sedemikian. Sekalipun ada perbahasan dalam Al-Quran mengatakan wajadiluhum billati hi ahsanan, makna berjidallah kamu, kan? Kalau sekiranya ia dengan keadaan yang ianya baik, maka kebiasaan jidal itu banyak padanya keburukan daripada kebaikan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada menyebutkan perkara ni. Dan benda ni, jidal ini kebiasaannya bangkit ataupun muncul zahara ba'da inkirat, setelah mana meninggalnya, ataupun inkirat ni adalah disembunyikannya akabir minal ulama. Inkirat dia tak guna perkataan maut,
tetapi dia guna perkataan inqirat. Inqirat ni maknanya hilang, sembunyi, tak nampak. Maka di situ sama ada para ulama itu meninggal dunia ataupun ianya tidak dikenali. Yang tu. Jadi sangat cantik pemilihan perkataan oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Sangat tepat dengan keadaan kita hari ini. Kita hanya mengenal seseorang alim ulama itu dengan sesiapa yang sesiapa yang syuhrah, terkenal di medan media kita hari ini, internet. Sedangkan ramai lagi dari kalangan para ulama yang ada di sekitar kita yang mereka tidak terkenal. Bahkan ramai lebih daripada itu. Baik. Kami dahulu di Mesir bersama dengan Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi. Kami mengenali beliau atas kerana beliau adalah anak murid kepada Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi. Dan yang keduanya, kami lebih kenal apabila para ulama yang veteran, yang berumur, banyak datang ke Mansurah di Mesir untuk mengunjungi beliau. Lalu kami ketahuilah bahawasanya beliau ni bukan orang sembarangan. Sehingga kan para ulama yang akabir, para ulama yang veteran juga mengunjungi beliau di Mansurah. Maka itu bukanlah sesuatu yang kita katakan yang bukan ulama biasa. Maknanya dia memiliki kedudukan yang tinggi lah di sisi para ulama. Hatta para masyayikh juga membaca kitab-kitab hadis di hadapan dia. Maka seketika mana kami bersama dengan Syekh Hisham Kamil, kami menyebut nama guru kami Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi. Syekh Hisham Kamil menegur kami mengatakan, "Ya Syekh," kata, "Ya Syekh, jangan kamu menyebut Syekhi, tetapi sebutlah Syekhina," dia kata. Guru kita semua. Sebab Syekh Mustafa adalah guru kepada kita semua. Maka sebab itu perlu untuk kita ketahui di manakah para guru yang kita panggil sebagai maha guru. Maka perlu untuk kita mendapatkan manfaat daripada mereka ni. Di mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, okey. Baik. Jadi inqirat akabir minal ulama, setelah mana hilangnya ataupun sembunyinya, meninggalnya para guru yang akabir, iaitu maha guru terhadap guru-guru ini semua. Fa innahu yub'idu talib, maka sesungguhnya ni kembali kepada jidal balik. Maka jidal ini, berdebat ini akan menjauhkan seorang pelajar ilmu daripada memahami sesuatu ilmu, anil fiqh. Itu. Maka keburukan dia sangat banyak. Maka disebutkan di sini beberapa keburukan dia. Antara yang pertama, dia akan menjauhkan seorang pelajar itu daripada fiqh, daripada ilmu fiqh, ataupun memahami sesuatu, memahami yang lebih mendalam terhadap sesuatu ilmu. Yang kedua adalah yudayyi'ul umur. Yang kedua, jidal itu akan menghabiskan waktu kepada perkara yang sia-sia. Yudayyi'. Yang ketiga adalah yurithul wahsyah, akan mewarisi ataupun akan menjadikan kita dari kalangan orang yang wahsyah ni adalah kita panggil, kalau kita nisbahkan wahsyah ni kepada al-ardu, tanah, dia adalah tanah yang kekeringan, tanah yang ketandusan. Yang tu. Maka dia akan mewarisi kepada kita sesuatu ketandusan yang dahaga, yang kosong daripada makna kelazatan ilmu. Dan juga wal adawah, dan juga sifat jidal itu akan mewarisi kepada kita permusuhan. Wa huwa min asyaratis sa'ah, maka jidal itu antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wartifa'il ilmi wal fiqh, dan juga sebagai tanda-tanda terangkatnya ilmu dan juga hilangnya fiqh, ilmu yang lebih memahami kepada sesuatu perbahasan. Kadza warada fil hadis, itulah yang ada disebutkan di dalam hadis baginda Nabi SAW. Jadi sebab itu, bila kita nampak banyaknya perdebatan, maka itu sebagai asyaratus sa'ah, dan juga sebagai tanda diangkatnya ilmu. Maka perlulah untuk kita sentiasa bersegera dan mencari ilmu ni. Selesai daripada bahagian ikhtiyarul ilm, kita masuk kepada ikhtiyarul ustaz, guru. Wa amma ikhtiyarul ustaz, adapun dalam memilih guru itu, fayambaghi an yakhtaral a'lam, maka selayaknya, sebaiknya kita memilih al-a'lam, yang paling alim.
wal awra' yang paling wara', wal asan yang paling berumur. Dalam riwayat yang ada disebutkan daripada kitab Al-Arba'un fi 40 hadis yang ada 40 hadis yang telah dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu 40 hadis dalam menghalang pendosa daripada mencaci orang Islam. Beliau ada menyebutkan satu hadis, saya tak ingat hadis ni daripada riwayat yang mana, tetapi Imam Ibnu Hajar ada menyebutkan di situ, iaitu selama sesuatu kaum itu akan menjadi baik selama mana mereka masih lagi mencari dan menimba ilmu dari kalangan orang-orang yang lebih tua dari kalangan mereka. Itu. Maka sebab itu juga antara adab kita dalam mencari ilmu, carilah yang lebih berumur. Carilah yang lebih al-asan, yang lebih berumur. Ataupun al-a'lam, yang lebih alim. Al-awra', yang lebih wara'. Sekarang ni yang lebih wara' ni adalah yang paling susah untuk kita dapat. Wara' ini apakah dia? Dia mengutamakan segala apa yang diutamakan dari segi maksud yang halal. Atau perkara yang makruh juga dia menganggap pada dirinya adalah haram. Sedangkan itunya makruh sahaja. Tapi orang yang wara', dia meninggalkan perkara yang makruh. Bahkan dia menjadikan perkara yang sunat itu umpama wajib bagi diri dia. Maka itulah orang yang wara'. Kama akhtara Abu Hanifah hina izin Hammad bin Abi Sulaiman. Seperti mana Al-Imam Abu Hanifah memilih ketika itu gurunya adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Setelah mana dia memperhatikan gurunya itu Hammad bin Abi Sulaiman, dan juga setelah mana dia berfikir panjang untuk dia berdamping dan berguru dengan Hammad bin Abi Sulaiman ini. Penting ni berguru ni, cara pemilihan guru. Waqala Abu Hanifah, telah berkatalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu, aku mendapati guruku ini Hammad bin Abi Sulaiman, syaikhan, seorang yang syaikh, iaitu seorang guru, waquran, yang sangat menghormati orang lain, haliman, yang sangat penyayang terhadap orang lain, saburan, dan juga yang sangat bersabar terhadap orang lain. Maka ini juga antara kriteria sifat yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Siapakah guru yang lebih aula? Wa qala, dan juga Imam Abu Hanifah Nu'man berkata, thabattu inda Hammad bin Abi Sulaiman. Aku telah teguh bersama, belajar, bersuhbah dengan Hammad bin Abi Sulaiman. Sehinggalah fanabattu, sehinggalah aku muncul, aku timbul, aku terbit seperti apa yang kamu lihat pada hari ini. Maknanya antara guru yang paling memberi kesan kepada Imam Abu Hanifah iaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Lalu di sini kita perhatikan perkataan yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah Nu'man, iaitu fanabattu. Lalu aku terbit muncul. Maknanya di situ Imam Abu Hanifah tu bersama dengan Sayyidina Hammad bin Abi Sulaiman bukanlah pada waktu yang pendek. Maka dia memilih perkataan nabattu. Fanabittu. Fanabattu maknanya aku muncul, aku terbit, aku subur, membesar. Maka di situ menunjukkan Imam Abu Hanifah bersama dengan gurunya itu pada waktu yang sangat panjang. Sebab itu antara syarat untuk mendapatkan ilmu adalah tuliz zaman, panjang masanya. Dan juga suhbah, bersama-sama dengan mereka. Waqala, dan juga Al-Imam Abu Hanifah Nu'man berkata, sami'tu hakiman min hukama'is Samarqandi. Dari kalangan yang bijaksana di Samarqand telah berkata, inna wahidan min talabatil ilm, sesungguhnya ada seorang dari kalangan pencari ilmu ataupun pelajar ilmu, syawarani, iaitu mereka bermusyawarat terhadapku di dalam mencari ilmu. Wa kana azama, dan adalah pelajar itu berazam untuk zahaba ila Bukhara, untuk bepergian mencari ilmu ke Bukhara. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amr. Maka daripada perbahasan yang ada disebutkan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man tadi, iaitu berkenaan tentang syawar, bermusyawarat.
Maka begitu dia kata wahakadza yang bagi, maka itulah keadaannya yang bagi selayaknya an yusyawira, iaitu pelajar ilmu itu bermesyuarat pada setiap tindakan dia bersama dengan gurunya tadi. Fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umur. Allah telah perintahkan Rasulullah bermusyawarat dalam banyak perkara-perkara fil umur. Apa ayat dia? Wasyawiruhum fil am fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran. Allah memerintahkan kepada Rasulullah bermusyawaratlah pada sesuatu tindakan. Fa idza azamta, sekiranya kamu berazam untuk melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Walam yakun aftanu minhu, sedangkan waw ini adalah waw sedang apa yang kita panggil sebagai waw istidrak, sedangkan lam yakun aftana minhu, sedangkan Rasulullah itu pada sisinya, di sekelilingnya tidak ada orang yang lebih bijak daripada Rasulullah. Wa ma'a dhalik, dan bersama dengan itu juga umira bil musyawarah, diperintahkan kepada Rasulullah untuk bermusyawarah. Sekalipun kita katakan paling pandai ni kita ni, akan tetapi macam mana pun keadaannya perlu juga untuk kita bermusyawarah. Wa kana, dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusyawiru ashabah, iaitu Rasulullah juga bermusyawarah bersama dengan sahabat-sahabatnya fi jami'il umur, pada sekalian tindakan perkara, hatta hawahijil bait, sehinggalah baginda bermusyawarah dalam perkara keperluan rumah terhadap, bermusyawarah dengan siapa? Bersama dengan keluarganya. Sebab itu disifatkan tentang sifat Fir'aun itu di dalam surah Ghafir, tak silap saya, ma urikum illa ma ara. Allah menyifatkan tentang sifat Fir'aun itu dengan kata-katanya. Allah mengatakan ma urikum, tidaklah aku ambil pandangan kamu, illa ma ara, melainkan hanya pandanganku sahaja. Maka itu adalah sifat Fir'aun. Sifat Fir'aun apa? Tidak mendapatkan pandangan orang lain, tidak bermusyawarat dengan orang lain. Maka Rasulullah berlawanan dengan sifat itu. Maka kita nak pilih jalan siapa? Bermusyawarat ataupun tidak? Maka itu adalah jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali, Sayyidina Ali berkata, ma halaka mru'un, maka tidaklah binasa seseorang yang mana an masyuratin, terhadap sesuatu, terhadap perkara yang mereka mesyuaratkan. Kemudian disifatkan tentang mesyuarat itu, orang yang memusyawarat itu bagaimana? Qila, dikatakan, rajulun wa nisfu rajulin wala syai'an, iaitu manusia itu dalam perkara mesyuarat itu disifatkan dengan 3 keadaan. Yang pertama adalah lelaki, seorang lelaki yang sempurna. Yang kedua adalah nisfur rajul, orang ini separa lelaki. Yang ketiga, la syai', dia ini tidak ada guna pada diri dia. Maka yang pertama, farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yusyawiru. Maka yang dikatakan lelaki yang sempurna itu adalah orang yang mana dia ini memiliki padanya pendapat yang benar, sa'ib, pendapat yang betul, wa yusyawiru, dan dia juga bermusyawarat. Itu. Yang kedua, separa lelaki ini, nisfur rajul, adalah man lahu ra'yun sa'ib, dia ni ada pendapat yang betul, walakin, akan tetapi, la yusyawir, akan tetapi dia tidak bermusyawarat, au yusyawiru walakin la ra'yalah, ataupun dia bermusyawarat akan tetapi dia ini tidak mendapat ataupun mengambil pendapat-pendapat orang lain. Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yusyawir, adapun orang yang tak ada apa-apa pada dia ni adalah orang yang mana dia tidak mengambil pendapat orang lain bagi memutuskan satu keputusan, dan dia juga tidak bermesyuarat. Itu. Man la ra'yalah. Itu. Dia tidak memiliki pendapat ataupun tidak memiliki keputusan, dan juga dia tidak mengambil keputusan daripada orang lain, dan dia juga tidak bermesyuarat. Qala Ja'far as-Sadiq li Sufyan ats-Tsauri, telah berkata Ja'far as-Sadiq, iaitu cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far as-Sadiq adalah anak kepada Sayyidina Muhammad al-Baqir.
Maka Ja'far As-Sadiq ini dikatakan Sadiq itu kerana kejujuran dia, kerana benarnya ucapan dia. Ayahnya adalah Muhammad, digelar sebagai Al-Baqir. Al-Baqir itu adalah orang yang sentiasa tumbuh kepadanya setiap permulaan perkara-perkara kebaikan. Sebab itu disebut dengan Baqir. Maka telah berkata Ja'far As-Sadiq. Maka Ja'far As-Sadiq ini adalah guru kepada Sayyiduna Abu Hanifah Nu'man. Beliau ada mengatakan, laulas sanatan lahalakan Nu'man. Kalaulah tidak kerana 2 tahun aku bersama belajar dengan Ja'far As-Sadiq dan juga Muhammad Al-Baqir, lahalakan Nu'man, pasti akan binasalah Imam Abu Hanifah Nu'man ini. Ja'far As-Sadiq telah berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, syawir fi amrika, bermesyuaratlah kamu terhadap tindak tanduk kamu. Bersama dengan siapa? Ma'alladzina yakhshawna Allah Ta'ala, bermesyuarat dengan orang yang takut kepada Allah. Bermesyuaratlah kita dalam tindakan kita, bersama dengan siapa kita bermesyuarat, siapa kita nak berbincang, orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang bijak, tetapi orang yang takut. Wa talabul ilm. Seterusnya, habis waktu dah nak. Kita baca secara laju sikit. Wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha. Mencari ilmu itu antara perkara yang tinggi nilainya dan paling susah keadaannya. Fakana al-musyawaratu fihi ahamma wa awjab. Maka kalau dikatakan ilmu itu adalah sesuatu yang tinggi dan yang paling susah, maka bermesyuarat terhadap perkara ilmu ini adalah benda yang sangat penting dan yang ianya adalah yang sangat lebih wajib. Qala al-Hakim, telah berkata orang yang bijaksana, idza dhahabta ila Bukhara. Ini tadi ni kan kembali balik kepada pesanan yang ada diceritakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mana orang bijaksana tu berkata kepada orang yang tadi bermesyuarat dengannya, sekiranya idza dhahabta ila Bukhara, sekiranya kau pergi ke Bukhara, la ta'jal fi ikhtilafi ila al-a'immah, jangan kau tergesa-gesa dalam mencari ataupun dalam memilih-milih kepada para imam dan para guru. Wamkuth, akan tetapi hendaklah engkau buat apa? Wamkuth syahrain, hendaklah engkau duduk dahulu selama 2 bulan. Hatta tata'ammal, sehinggalah kau dapat memperhatikan. Wa takhtar, dan sehinggalah kau dapat memilih ustazan, guru-guru yang patut engkau jadikan dia sebagai guru. Fa innaka idza dhahabta ila alim, kerana sesungguhnya apabila engkau pergi kepada seorang guru, wa bada'ta, dan engkau telah memulakan bisabqi indah, dan engkau telah memulakan dengan mendahulukan dia daripada guru yang lain, rubama la yu'jibuka darsiyatuhu, kemungkinan setelah itu, setelah kamu mempelajari daripadanya, kamu tidak terpegun dengan pelajaran dan apa yang diajarkannya itu. Lalu apa kita buat? Fataturukahu, lalu engkau akan meninggalkannya. Wa tadhhab ila akhar, yang lain pula. Maka di situ kan, orang yang bijaksana ini mengatakan fala yubaraka laka fit ta'allum, maka di situ sebenarnya kau tidak akan diberkati dalam apa yang engkau pelajari. Ini antara amaran lah kepada kita yang mana tak habis satu guru sudah pada guru yang lain. Maka kat situ perlu untuk kita fahami dalam masalah ni. Kemudian fata'ammal fi syahran, maka hendaklah ketika itu engkau perhatikan dahulu dalam masa 2 bulan. Iaitu untuk apa dalam masa 2 bulan ini? Fi ikhtiyaril ustaz, dalam memilih para guru. Wasyawir, dan hendaklah engkau berbincang dengan guru itu, atau berbincang dengan para guru itu, hatta la tahtaj ila tarkih, sehinggalah kau tidak perlu untuk meninggalkannya. Makna berbincang bagaimana? Kita berbincang dengan guru yang hendak kita pelajari ini. Kita tahu seorang guru ni mengajar dalam bahagian sesuatu bab. Maka kita tanya berapa lama akan mengambil masa pelajaran. Kemudian bagaimana dia punya jadualnya, sesuai tak dengan kita. Kemudian dari segi sanad-sanad ilmunya bagaimana. Dari segi pujian-pujian ulama terhadapnya.
Dari segi apa pula yang hadir menimba ilmu daripada benda inilah yang perlu dimesyuaratkan. Wasyawir hatta la tahtaj ila tarki. Maka bermesyuaratlah kamu dengan guru itu sehingga kamu tidak perlu untuk meninggalkannya, wal i'radi anhu, dan berpaling daripadanya. Fatathbuta indah, lalu di situ engkau akan teguh di sisinya. Maknanya kita akan tekun duduk bersama dengannya. Hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sehinggalah jadinya ilmumu itu ataupun belajarnya kamu itu adalah belajar yang diberkati. Wa tantafi'a bi'ilmika kathiran, dan akan mendapat manfaatlah kamu terhadap ilmunya itu dengan sangat banyak. Wa'alam, kesan tadi nah, kesan orang yang dapat duduk bersuhbah dengan guru daripada awal kitab kepada sehinggalah kepada akhir kitab. Wa'alam anna as-sabra wath-thabat, dan ketahuilah olehmu bahawasanya sabar dan teguh, teguh ni maknanya kita tekun duduk bersama dengan dia, adalah aslun kabirun fi jami'il umur. Dia adalah satu punca, satu masdar, satu asal kepada asal yang sangat besar dalam manfaat setiap perkara. Walakinnahu aziz, akan tetapi ianya adalah agung, iaitu jarang orang boleh dapatkan. Kama qila syi'run likullin ila syawi al-ula harakatun walakin azizun fir rijali thabatun. Itu. Maka setiap orang pasti mempunyai hasrat dan keinginannya yang amat tinggi. Al-ula harakatun, walakin, iaitu untuk memperolehi kedudukan yang tinggi. Walakin azizun fir rijali thabatun. Setiap orang memiliki keinginan yang tinggi, akan tetapi nak dapatkan untuk kekal bersama dengan mereka itu adalah sangat susah untuk didapati. Maka sahabat dengan sabar ini. Qila asy-syaja'atu sabru sa'atin. Dikatakan keberanian itu adalah sabar pada sesuatu ketika. Itu makna dari segi maksud sabar. Sabar dalam kita berhadapan dengan sesuatu kesulitan. Kita nak mengaji, ada sesuatu yang menolak kita untuk kita lari daripada pengajian ni. Maka yang dikatakan sabar itulah sebenarnya yang dimaksudkan keberanian. Fayambaghi li talibil ilm an yathbuta, maka selayaknya bagi orang yang belajar ilmu ini teguh, tetap. Wa yasbir, dan bersabar ala ustaz wa ala kitab, dan bersabar kepada ustaz dan juga kitab. Imam Malik radhiyallahu anhu apabila bercakap dia beramal. Maka kita ni mungkin tengah bersabar dengan ustaz ni. Lama 1 jam duduk ni, lapar perut, haus sekali. Maka sabar sikit lagi nak habis dah ni. Hatta la yatrukuhu abtar. Juga dia kena bersabar 2 perkara. Bersabar kepada ustaz dan juga bersabar kepada kitab yang dia sedang belajar. Hatta la yatrukuhu abtar, sehinggalah dia tidak meninggalkannya. La yatrukuhu abtar, sehinggalah. Abtar ni apa? Abtar ni seperti mana yang Rasulullah sebutkan, man lam yabda bi bismillah fahuwa aqta wa huwa abtar. Dalam hadis Rasulullah ada menyebutkan sesuatu perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara itu, perbuatan itu kan, terputus, terpotong. Abtar makna tidak ada keberkatan. Abtar ni adalah cacat, cela, cacat, terputus, terpotong, tak sempurna. Maka dia kata hatta supaya kita ni tidak ditinggalkan terhadap sesuatu ilmu itu dalam keadaan abtar, dalam keadaan yang kita cacat, tak sempurna terhadap kefahaman ilmu tu. Wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin akhar. Maka terhadap kesenian ilmu itu pula, sesuatu kesenian ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu mantiq, ilmu kalam, maka kesenian itu kita janganlah disibukkan pula dengan kesenian ilmu-ilmu yang lain. Mana habiskan sesuatu dulu. Qabla an yutqinal awwal, sebelum kita dapat itqan, betul-betul faham, betul-betul mendalami terhadap yang pertama, kesenian ilmu yang pertama. Wa kita hendaklah teguh di atas sesuatu tempat belajar kita
hatta la yantaqil, sehingga kita tidak berpindah kepada baladin akhar, sehingga kita tidak berpindah kepada negara ataupun tempat belajar yang lain, min ghairi darurah, tanpa ada keperluan. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur, maka sesungguhnya semua perkara itu kalau kita buat ianya memecah belahkan sesuatu perkara tindakan kita dalam ilmu ni. Wa yushghilul qalb, dan akan menyibukkan hati kita. Maknanya kita jadi tak dapat menumpukan kepada sesuatu ilmu. Wa yudayyi'ul awqat, dan mengabaikan, banyak menghabiskan waktu. Wa yu'zil muallim, dan akan menyakiti para guru. Ya. Ilmu ni perbahasan dia ringkas, tetapi nak beramalnya itu agak berat. Wa yanbaghi an yasbira 'ala ma turidu nafsuhu wa hawah, dan selayaknya seorang yang mencari ilmu itu hendaklah dia bersabar terhadap apa yang diinginkan oleh dirinya dan diinginkan oleh kehendaknya. Itu. Qala asy-sya'ir, telah berkatalah seorang syair, innal hawa lahu wal hawanu bi'ainih, sesungguhnya hawa nafsu itu adalah sesuatu yang ianya adalah rendah, hina pada pandangan mata. Secara zahirnya keinginan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang hina. Wasari'u kullil hawa, sari' ini daripada bentuk maf'ul dia lah, kan, maknanya masru', iaitu sari'. Asal sari' ini kalau kita lihat fa'ilnya adalah orang yang membanting, tetapi di sini membawa maksud kepada maf'ul, orang yang dibanting, maknanya orang yang kalah. Sari'u kullil hawa, orang yang kalah bagi setiap hawa nafsunya, maknanya dia kalah dengan hasutan keinginan hawa nafsunya. Orang itu juga sebenarnya sari'u hawan, orang yang telah kalah dengan kehinaan. Makna kehinaan telah memenangi, telah ada tubuh badan dia. Sikit lagi, habiskan pada bahagian sabat ni. Wa yasbiru ala mihani wal balayat waliyat, dan bersabar juga ke atas ujian dan bala. Qila khazainul muna, dikatakan bahawasanya peti rahsia ketinggian dan kemuliaan itu ala qanatiril mihan, di penghujung-hujung berada di penghujung ujian. Wa unshitu, dan aku dikhabarkan berkenaan tentang perkara ini. Wa qila, dan disebutkan, dikatakan innahu li Ali bin Abi Talib, dikatakan syair ini adalah milik Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, ketahuilah, dia kata. Ala ni adalah alat tanbih. La tanalul ilma, kamu tidak akan mengecapi ilmu illa bisittatin, melainkan dengan 6 perkara. Sa'unbika, aku pada kamu, an majmu'iha bibayanin, tentang keseluruhannya dengan penjelasan. Zakain, iaitu kebijaksanaan. Maka nak menjadi bijak perlu kepada juhdin, perlu kepada usaha. Setiap orang tak lahir bijak, melainkan ada padanya usaha, ada padanya ketekunan, ada padanya kesabaran. Itu. Wa hirsin, dan tamak. Hirs ini makna bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu tu. Kan dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, bagaimana keadaan kamu dengan ilmu? Keadaan aku dengan ilmu seumpama aku bersama dengan makanan. Umpama dipuji dengan makanan, maknanya terlampau ingin, hirsun. Wastibarin, iaitu bersabar. Wabulghatin, iaitu memiliki, bulghah ni kita panggil sebagai kalau di sini terjemahannya apa di situ? Memiliki bekal. Wa irsyadin, wa irsyadi ustazin, petunjuk para guru, maknanya dia perlu mesyuarat dengan gurunya. Wa tuli zamanin, dan juga dia perlulah pada waktu yang lama. Maka itulah yang dikhabarkan kepada kita akan makna al-thabat, akan makna keteguhan, ketekunan. Lamanya waktu kita dalam mencari ilmu perlulah kepada kesabaran dan keteguhan. Al-thabat ni maknanya tetap. Takkan boleh seseorang itu tetap melainkan padanya ada sabar. Maka sabar itu permulaannya, hasilnya adalah tetap dan teguh dalam mencari ilmu. Wallahu ta'ala a'lam.
Kita akan sambung esok insya-Allah pada bahagian memilih teman. Memilih teman insya-Allah. Okay, cukup setakat itu dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jadi syukran kepada Ustaz atas tausiah yang disampaikan sebentar tadi. Moga-moga kita dapat ambil sekadar banyak manfaat yang apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi seterusnya saya daripada pihak pengajar mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih kepada Fadilatul Ustaz dan juga kepada para peserta kerana sudi bersama kita pada malam ini. Jadi sebelum kita bersurai, di sini ada sedikit yang mana tentang perubahan tarikh sesi daurah kita untuk sesi yang ketiga dan sesi yang keempat. Iaitu insyaAllah sesi yang ketiga akan berlangsung pada 27 Mac hari Ahad dan seterusnya sesi keempat akan berlangsung pada 1 April pada hari Jumaat insyaAllah. Jadi saya akan ulang sekali lagi, untuk sesi ketiga kita akan adakan pada 27 Mac hari Ahad dan sesi yang terakhir, sesi yang keempat pada 1 April iaitu pada hari Jumaat insyaAllah. Betul ada 27 kan? Jadi sebelum kita macam ada perubahan tarikh sikit kan? ya Ustaz, ada perubahan tarikh 27 Mac. Bukan esok lah? Bukan. Tadi pengajar beritahu 27, bukan esok. 27. Kita nanti nak tengok balik Ya, masa. Habis. Rasa macam esok sebab anak pinta itu 20 hari bulan rasanya. Kita nanti kita bincang belakang balik insya-Allah. Yes. Jadi insya-Allah nanti mungkin akan pihak pengajar akan berhubung balik kan. Jadi sebelum kita bersurai mungkin ada beberapa soalan daripada insya-Allah. Jika tak ada beberapa soalan, kita tangguhkan bila kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Jadi terima kasih kepada semua atas sudinya bersama kita pada malam. Semua boleh bersurai insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Sama-sama. Dan sebelum